Baik. Twitch streaming ya. Okey. Baik. So kita telah lihat tentang perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Okey, dan kita tahu sebab-sebab dia. Ini 3 sebab kenapa British memerlukan Pulau Pinang. Kemudian kita telah lihat juga bagaimana kronologi pendudukan British di Pulau Pinang, bermula dengan perebutan tahta Kesultanan Kedah, kemudian ancaman Siam dan juga tipu helah Francis Light untuk menduduki Pulau Pinang. Kemudian kita juga telah lihat tentang pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian-perjanjian ini. Ada 3 perjanjian. Okey. Kemudian kita lihat perluasan kuasa British di Singapura, di mana bermula daripada Perang Napoleon itu, dan kita telah lihat bagaimana Stamford Raffles dan William Farquhar telah tiba di Singapura dan membuat perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman, dan akhirnya Stamford Raffles berjaya untuk memanipulasikan isu pewarisan tahta. Nota ini perlu salin ke? Syed Zafran, sebenarnya kelas-kelas sebelum ini semua dah salin nota ni ya. Sebab tu rugi kalau kamu tak masuk kelas. Okey. Baik. Dan kita telah lihat tentang isu pewarisan tahta ini, di mana kita tahu bahawa Stamford Raffles telah berjaya memujuk Temenggung Abdul Rahman untuk jemput Tengku Husin ke Singapura, dan baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau. Okey. Dan ya, so ada yang bertanya, kalau ada siapa yang nak bertanya boleh bertanya. Okey. Macam tak sihat sangat. Okey, cikgu okey. Cuma macam batuk sikit. Baik, cikgu, I have a question. Is it possible to back out on being raja like you stop? Then that way Stamford Raffles can succeed. Okay. Back out being raja like you stop, then that way Stamford Raffles can succeed. Ya, betul. Sebenarnya sebenarnya kalau ikutkan Tengku Husin tu boleh je menolak untuk Stamford Raffles. Stamford Raffles kan nak lantik Tengku Husin jadi Sultan Johor kan. Tetapi cikgu tahu bahawa Tengku Husin tidak dapat idea kenapa Stamford Raffles nak lantik aku jadi sultan tak ada. Cuma Stamford Raffles akan kata apa? Patut nak tabalkan Tengku Husin ini jadi sultan, supaya memang sebenarnya Tengku Husin patut jadi sultan sebab you anak sulung, so you patut jadi sultan. Cikgu dapat bayangkan itulah Stamford Raffles dibagi tahu pada Tengku Husin. So Tengku Husin kata, betul juga memang sepatutnya aku ni anak sulung, aku patut jadi sultan. But then Stamford Raffles tak pernah mention apakah dia punya intention dia untuk menyuruh Tengku Husin jadi sultan. Dia tak pernah mention. So cikgu boleh bayangkan apabila Tengku Husin telah jadi sultan, sekarang better menjadi Sultan Husin. So Stamford Raffles at that time baru dia bagi tahu, tuanku, oleh kerana tuanku telah jadi sultan, boleh tak tuanku sign perjanjian ini untuk sahkan perjanjian ini. You see, the perjanjian is coming after Sultan Husin, Tengku Husin telah dilantik menjadi sultan. That's clever, right? Jadi itulah sebenarnya. Jadi so at that time dia dah tak boleh buat apa. You see? Very sneaky. Yes, betul. So very sneaky. Itulah cara dia kan. Jadi kita tahu bahawa itulah tipu helah dan muslihat Stamford Raffles. Dan perjanjian-perjanjian itu telah menyebabkan kita tahu bahawa Kesultanan Johor telah terbahagi dua. Iaitu Kesultanan Johor yang di bawah kepimpinan Sultan Husin dan juga di bawah pengaruh British, manakala satu lagi iaitu Kesultanan Riau Lingga telah di bawah Sultan Abdul Rahman dan juga di bawah pengaruh Belanda. So, dan oleh sebab itu Belanda telah marah, dan Belanda telah hubungan Belanda dengan British tu tegang. Jadi macam mana mereka nak selesaikan? Mereka selesaikan dengan perjanjian London ini. Perjanjian London ini di mana mereka set up bahawa British, kamu boleh duduk di sana, Belanda kami akan duduk di sini. So diorang bahagikan melalui perjanjian London. Say the story. Tak apa, ini recap. Don't worry Ryan. Kemudian inilah dia kesan perjanjian London.
di mana perjanjian London ini telah menyebabkan pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat, satu kawasan British, satu kawasan Belanda. Kemudian perpecahan Empire Kesultanan Johor Riau, iaitu di mana Singapura menjadi tanah jajahan British, berakhir Kesultanan Riau Lingga ni, dan juga Bendahara Tun Ali telah isytiharkan kedaulatan Pahang. Dan yang ketiga, kesan perjanjian London, iaitu Selat Melaka telah di bawah penguasaan British. Dan inilah dia yang cikgu nak. Ini yang cikgu nak kamu mulakan salin, iaitu apa tahu? With the hands tu. Baik. Kan? Kalau cerita mesti ada tangan gitu. Tangan gitu. Wahai para pelajar sekalian, ambillah nota ini. Ambillah. Gitu. Baik. Risau. Baik. So, pembentukan negeri-negeri selat atas sekali. Ini dah cikgu dah ringkaskan tau. Iaitu bila dah dapat tiga-tiga negeri ini, pembentukan negeri-negeri selat, unit pentadbiran yang dibentuk oleh British. Inilah nota yang cikgu nak kamu mula salin. Tetapi oleh kerana terlindung, cikgu beralih sekejap. Beralih sekejap. Kejap. Mana nak alih ni? Dah. Beralih ke kiri pula. Masih lagi terlindung lah. Masih lagi terlindung. Tak apa. Tak apa. Cikgu cuba kecilkan diri. Sedia? Dah kecil dah. Dah kecil dah. Sekarang cikgu dah kecil. Hello. I'm very small here. Baik. Baik. So, kan. Kecil lagi kan suara jadi kecil. Kan? Tak boleh lagi kecil lagi dah. Baik. So, unit pentadbiran yang dibentuk oleh British kukuhkan kuasa di Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. 1826 Pulau Pinang yang di atas ni, mulakan daripada atas ni, Singapura dan Melaka digabungkan, satu unit pentadbiran dipanggil negeri-negeri selat. Dan tujuan dia yang di atas ni. Kenapa nak digabungkan? Jimat belanja, seragamkan pentadbiran. Dua tujuan. Obvious. Jadi, apakah faedah, apakah kepentingan pembentukan negeri-negeri selat ini kepada British? Itu dia. Itu dia. Kepentingan pembentukan negeri selat pada British. Yang pertama, sebagai pelabuhan bebas. Sebagai pelabuhan bebas, tiga-tiga ni jadi pelabuhan bebas, berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan daripada dalam dan luar alam Melayu. Kemudian, menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British yang mewujudkan masyarakat berbilang kaum. Kemudian, daripada situ, penanaman modal oleh pelabur luar membolehkan perkembangan tarik. Thank you. Sudah mandi? Dah. Dah. Kau lagi yang pakai kek. Oh, ya ke? Kek apa? Coklat kot lah kat belakang. Thanks, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ada. Jadi kecil pun dapat teh tau. Jadi kecil. Korang jadi besar-besar tak dapat air pun. Rugi korang. I feel so single. Teacher didn't change voice. Baik. I feel so single. Don't worry. Boleh main double. Kalau main bergu, main badminton, boleh main double ya. So Sylvia, don't worry. Being single, don't worry. Okay. Baik, kita lihat. Kepentingan pembentukan negeri-negeri selat pada British. Sebagai pelabuhan bebas, berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dari dalam dan luar Melayu, kemudian menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Dan ini mewujudkan masyarakat berbilang kaum. Kemudian penanaman modal oleh pelabur luar membolehkan perkembangan ekonomi negeri-negeri selat berlaku dengan pantas.
Yang keempat, menjadi pusat pengumpulan hasil daripada alam Melayu untuk mengimbangi perdagangan dengan China dan menyaingi pelabuhan Belanda. Dan yang terakhir, British dapat menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Of course lah. Sebab British dapat Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Tiga-tiga di tepi Selat Melaka. Kalau bagi cikgu lah kalau cikgu lah, seandainya cikgu jadi penjajah, kan, dalam negeri tanah Melayu ini, kat mana yang cikgu nak jajah, cikgu memang akan jajah tiga-tiga negeri ni. Negeri Selat ini. Kenapa? Kerana tiga-tiga negeri ini begitu strategik. Di mana menjadi pintu keluar masuk kapal. Jadi kalau kapal nak berhenti, sama ada Pulau Pinang, Melaka ataupun Singapura. So berhenti saja, cikgu kenakan tax. Kemudian naik barang-barang, tax lagi. Jadi nampak tak? Jadi sangat menguntungkan bila memperoleh tiga-tiga buah negeri. Bagi saya dah jajah 3 orang pun tak mampu nak kawal. Alah, dia macam ni. Kalau korang ada adik, kalau korang boleh kontrol adik-adik kamu, means that kamu boleh jadi leader yang baik. Tapi kalau korang asyik bergaduh je dengan adik-beradik, kan, tak payahlah. Kalau asyik-asyik dia punya dia punya solution adalah slap my brother, tak payah. Cikgu, you sure not because they are older? Siapa yang older? My brother ke? Sylvia, for your information, cikgu adalah anak yang pertama. Cikgu ada 6 orang adik-beradik dan cikgu adalah nombor 1, the first one. Cikgu yang sulung cikgu yang first one. Yes. Dan bawah cikgu ada 5 orang lagi adik-beradik. So ada 5 orang lagi adik-beradik. So ini kek. Saya semut. Kek sang semut. Oh iya. Duduk sekali. Dia dah duduk sakit. Sweet. Dah nama bulan Nak tak? Lapar juga. Ada yang lapar. Everybody crying already. Ya ke? Okay. He's crying already. Oh, sorry ya. Ada bunyi. Apa? ASMR ya? Ya, dia. Astaga. Kek ni sedap. Dia rasa kek. Sedap. Ya. Kenapa? Betul lah. Sedap. Dia rasa kek. Dia rasa kek. Memang sedap lah. Kelakar lepas tu tayang TikTok. Sedap. Okey, dah salin dah. Dah salin dah Ada salin dah. Okey, baik. No. Tak boleh nak salin. Sebab bising. Tapi cikgu, Betul ke saya anak keberapa? Kamu anak nombor 2 kan? Oh, lupa cikgu kenal abang saya kan? Kan? Masa cikgu mengajar dekat Putra Perdana gitu, yang abang kamu selalu datang, kamu ada ke? Saya tak ada. Saya tak tuition dengan dia. Okey. Yalah. Adik saya semua sekolah macam peringkat lain. Abang saya universiti. Pasal adik saya sekolah rendah. Kamu sekolah menengah. Haa. Okey. Faham. Sebab itulah kamu
Masa abang kamu belajar dengan cikgu dulu, kamu tak ada kan? Ah, Okay, faham. You see, punyalah lama cikgu mengajar. Sometimes ada adik-beradik tu yang belajar dengan cikgu. Selepas abang, adik dia. Lepas adik, adik dia. Kadang-kadang ada certain time mak dia pun join belajar dengan cikgu. Bukan belajar apa, dia dengar-dengar lah. dia dengar apa Cikgu Rafi ni cakap. Macam tu lah kan. Troublemaker follows ya. Okay. Jadi memang itulah yang selalu berlaku. Kadang-kadang mak dia pun gelak. Kadang-kadang ada juga mak pelajar yang gelak tau. Dia dengar cikgu mengajar sejarah, kemudian dia gelak. Ya, sebab cikgu. Okay, jadi itulah kelakarnya lah kelas ni. Okay, macam itulah. Itu saya setuju. Okay, Nadia Ali. Okay, Nadia. Betul lah benda tu pernah berlaku. Okay, baik. Pink, green and lastly orange. I'm so slow. Relax. Okay, take your time. Okay, kita tak banyak pun sebenarnya. Tak banyak pun. Okay, so di samping itu, okay, kita boleh melihat berkaitan dengan sedikit fakta berkaitan dengan pembentukan negeri-negeri selat. Okay, so ingat tentang negeri-negeri selat. Ingat kamu kena hadam dulu dah. Okay, bab 2 ni, sebab bab 3 nanti lagi complicated, dengan peristiwa-peristiwa yang macam-macam lagi, dengan nama-nama yang keluar seperti Andrew Clark, seperti Martin Lister, seperti J.W.W. Birch. Jadi sebab itu kena fahami dulu. Okay, baik, boleh kita proceed kepada seterusnya, ataupun kamu masih lagi menulis? Belum lagi how many notes that we salin so far? So far sebenarnya dekat 9 dah. Cikgu got hear about the Ukraine war. Yes, cikgu dah dengar tentang Ukraine dengan Russia. Okay, dan juga okay, kalau perang itu dia signifikan, perang antara Rusia dengan Ukraine sekarang ni, kalau dia memberi kesan kepada Malaysia, then dia akan keluar dalam buku teks. Okay, tetapi kalau katakan dia tak ada perubahan yang signifikan, okay, bermakna dia tak keluarlah dalam buku teks. Okay, contohnya macam, okay, Arina tanya siapa yang salah, saya confused. Okay, sebenarnya menurut kajian cikgu dan pembacaan cikgu lah, sebenarnya yang benar-benar salah adalah penduduk Ukraine itu sendiri. Penduduk Ukraine itu sendiri. Penduduk Ukraine itu sendiri. Sebab tidak setia kepada negara. Jadi bila tidak setia pada negara, akan ada pihak lain yang akan cuba ambil kesempatan. Ingat tu. Perang pasal apa? Perang pasal di antara Rusia dengan Ukraine, di mana Rusia ingin membantu orang-orang yang menentang pemerintahan Ukraine itu. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang Ukraine. So itulah yang berlaku. That's why paling penting negara kita, kalau kamu, let's say macam cikgu cakap, kalau kamu tak puas hati pun dengan our leadership now, our government leadership now, kalau you not satisfied at all kepada mereka, so jangan sesekali try untuk minta bantuan daripada Thailand ke Indonesia ke atau negara-negara luar. No, that's not the right way. The right way is apabila sampai saja election ataupun pilihan raya, so you vote for another person to become leader. Okay, so you change the leader. That's how demokrasi run. So kamu tak boleh simply say, panggil orang luar untuk kita halau. Itu bukan cara dia. So betul Jerina. That's the reason why there's pilihan raya, supaya you can choose your leader. For example, ni next 1 or 2 years nanti akan ada pilihan raya. Who knows,
Mungkin Ainul ke, mungkin Kavia akan propose untuk Cikgu Rafi jadi pemimpin. So cikgu kata tak apa. Tapi semua vote cikgu. So cikgu pun terpaksalah jadi Prime Minister. Okay. So itulah namanya kan. Berangan. Ya, berangan percuma tak salah. Okay. Berangan percuma. Okay. Dream is free kan. Tan Sri. Okay, Tan Sri lagi kau. Okay. Baik. Gitu. Yeah. Okay. Okay, dah kita pergi kepada raja. Mana boleh raja kan. Okay. Oi, itu lain lah. Suka hati je. Okay. Kita teruskan lagi dengan next point, iaitu kita next slide kita akan tengok iaitu yang ini je. Okay. Iaitu hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Apakah hubungan dia? Ini kamu kena. Okay, mungkin kamu buat kotak, 2 kotak dan juga arrow kat tengah. Negeri Selat, apa hubungan dia? Memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Dan kemudian negeri-negeri Selat akan melaburkan modal untuk memajukan perlombongan biji timah di negeri-negeri Melayu. Harus diingat bahawa sebenarnya negeri-negeri Melayu untuk membuat perlombongan perlukan modal yang banyak. Untuk apa? Untuk membina kapal korek, dan juga mengeluarkan bahan mentah semua. Jadi modalnya besar. Siapa yang boleh buat? Boleh bagi modal tu? British. So British akan memberikan modal itu melalui negeri-negeri Selat. So negeri-negeri Melayu pula, dia perlukan apa? Dia perlukan pelabuhan di negeri-negeri Selat ni untuk menjual hasil ekonominya. Jadi perlulah ada hubungan antara negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, siapa sini pernah tengok bagaimana proses perlombongan biji timah? Pernah tengok? Proses perlombongan biji timah. No. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan satu video berkaitan bagaimana proses. Cikgu tunjukkan video macam mana proses mereka melombong biji timah. Melombong biji timah. Memang amazing. Memang amazing. Kita yang tengok amazing lah kan. Tapi kalau kita sama-sama melombong, rasa nak nangis juga. Sebab susah sebenarnya susah. Okey. Baik, boleh ambil ni. Kat COC senang je. Itu COC main game lain. Aduh, nak juga. Okey, boleh ambil. Ya. Telinga saya sakit sebab saya kat tanah tinggi. Dah kenapa kau kat tanah tinggi? Okey. Baik, so yang di atas ni adalah hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. So, cikgu ajar kamu untuk buat nota dan menulis supaya kamu lebih ingat tentang apa yang telah kita pelajari sebenarnya ya. Itu penting. Alright, dah mengudah ada pula. Belum. Mengudah. Belum. Belum. Nak pergi Pahang cikgu, camping. Macam mana kelas cikgu esok? Kelas cikgu esok run macam biasa. Kalau katakan kamu bercamping ke, kamu berholiday ke mana-mana sekalipun, just bawa phone je lah. Kemudian bila tiba masanya, just masuk je lah kelas cikgu secara online di mana-mana saja. Nama pun kelas online. Betul tak?
kelas online ni boleh run di mana-mana je, pergilah. Okay. Pergilah. Okay. Got class with class. Okay. Imagine flight got class with class. Janganlah imagine Jin. Kau ni kan. Janganlah di-imagine kan. Okay. Imagine benda yang bukan-bukan je. Okay. Baik. Orang kat toilet terdengar. Orang yang kat toilet terdengar. Itulah. Kan. Imagine lah kan. Okay. Kamu kamu dalam toilet dan tengah mendengar kelas dalam phone. Aduh, kan echo su. Okay. Echo su kan. Yang tak tahan, kemudian kamu tengah dalam toilet bawa phone dengan kelas, tiba-tiba kan kemudian ada orang call kamu. Kamu pun jawab, hello. Rupa-rupanya kamu bukan di tandas kat rumah tandas kat sekolah. Tandas kat sekolah kan banyak kan. Okay, kamu pun hello. Kemudian rupanya kat sebelah ada kawan. Kawan pun cakap, hello. Kawan sebelah hello. Kemudian kau cakap, kau kat mana? Kawan sebelah pula cakap, aku kat toilet lah. Tak, engkau okey tak? Aku kat sebelah kau, aku okey lah. Lepas tu kamu pun cakap, nantilah aku call kau balik. Ada orang gila kat sebelah jawab. Aku tanya kau, dia pula yang jawab kan. Jadi okay. Jangan jawab telefon dalam toilet takut orang sebelah jawab kan. Padahal kamu tanya kawan kamu dalam phone, kawan sebelah pula jawab. Okay, dah salin merisau pula, risau. Okay, baik. So kita pergi kepada next slide. Okay, untuk seterusnya tentang penubuhan negeri-negeri Selat. Okay, dan kita lihat inilah dia. Okay, negeri Selat. Ingat macam cikgu cakap, negeri Selat ada 3 kali perubahan pentadbiran. Okay, yang pertama negeri Selat di bawah SHTI. Okay, yang mana pada tahun 1826 hingga 1857 Farah Farhana diketuai oleh seorang gubernur dibantu oleh resident councillor. Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama, dan juga pusat pentadbiran itu dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding Pulau Pinang. Itu yang di atas tu, Negeri Selat di bawah SHTI. Kemudian Negeri Selat di bawah pejabat India di sana. Di pejabat India tu dipindahkan. So undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Kalau boleh Sylvia. Dan pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri Selat dengan baik. So pejabat India tidak memberi perhatian sewajarnya untuk melindungi pedagang negeri-negeri Selat, sehingga menimbulkan rasa tak puas hati dalam kalangan pedagang negeri Selat. Yalah, pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada pedagang negeri-negeri Selat ini. Abaikan. Gubernur tu ialah governor. Dalam bahasa Inggeris governor. Betul. Selepas pejabat di India itu, barulah negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan London ini. Okay. So pedagang dan penduduk tempatan yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran pejabat India telah mendesak pejabat tanah jajahan di London ambil alih pentadbiran negeri Selat tersebut. Dan pada 1 April 1867, pentadbiran negeri Selat telah dipindahkan ke pejabat tanah jajahan di London, dan pejabat tanah jajahan ialah jabatan kerajaan yang British tubuhkan untuk urus hal ehwal tanah jajahan British. Jabatan ini diketuai oleh Setiausaha Negara bagi tanah jajahan. As I mentioned before, British ada banyak tanah jajahan. Almost 24% of the earth telah dijajah oleh British. Oleh kerana tanah yang sangat luas, maka British terpaksa buat satu office pejabat untuk menguruskan negara-negara yang dijajah ni. Bayangkanlah,
Okey, antara contoh negara yang dijajah seperti Kanada, seperti India, kemudian juga Australia, New Zealand, kemudian termasuk Afrika, kemudian Mesir, kemudian banyak lagi. Jadi oleh kerana terlalu banyak negara yang dijajah, maka mereka terpaksa buat satu pejabat untuk manage all the tanah jajahan ni. Ganas. Okey, sampai macam tu sekali ya British. Okey. Untuk apa, menguruskan menguruskan tanah jajahan yang banyak di seluruh dunia. So ada yang bertanya, cikgu, habis sekarang British dah tak kuasai semua kan? Tak ada. British sekarang hanya di Great Britain sekarang ni. Great Britain tu. Itu je. Cuma dia telah menubuhkan it's okay Raja Dina, it's okay. Ya, diorang dah fell off dah. Cuma sekarang ini British bijak lagi tau, iaitu British telah menubuhkan Commonwealth. Commonwealth ni sebenarnya adalah negara-negara bekas tanah jajahan British. All the tanah jajahan British yang dulu telah dikumpulkan dalam satu pertubuhan dengan British berniat apa tau? Tak apa, korang semua bekas tanah jajahan aku, let's cooperate, let's collaborate dalam ekonomi, dalam sukan dan sebagainya. Nampak tak? British punya idea. Tak apa, jom kita collaborate bersama-sama. But then apa yang berlaku? Mereka pun buat sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth macam sukan Olimpik. Every 4 years akan ada sukan Commonwealth. Dan Malaysia pun pernah join juga Commonwealth tu. So di sukan itu, maknanya British buat apa tau? British kata, don't worry, kamu semua adalah bekas tanah jajahan British kan? It's okay, dan saya telah merdekakan kamu. So segala urusan penjajahan dulu, I'm sorry dulu, I conquer you all semua, I invade you all semua kan. But then so sekarang ni, jom kita bersukan. So kamu rasa macam klik-klik tak? Dulu kau yang jajah aku, sekarang kau ajak aku bersukan pula kan? Macam kan. Jadi macam itulah sebenarnya. Tapi kenapa bila Malaysia buat RM60 sempena 60 tahun kemerdekaan ada tanda tangan Queen? Kenapa bila Malaysia buat RM60 sempena 60 tahun kemerdekaan ada tanda tangan Queen? Tanda tangan Queen kat mana? Duit Malaysia? Ada meh duit Malaysia RM60? Bukan 50 je ke? Kan? Musyikil lah. Musyikil. 60 ya, Queen Elizabeth. Ada tanda tangan Queen meh? Duit monopoli. Bukan dah apa. Umur Queen tu dah berapa cikgu? I think dekat 90 lah. 90 plus lah sebenarnya. 90 plus sebenarnya. So memang lama lah. Memang lama. 95. 95 95. Okay. Queen got COVID. So cikgu dah nampak ada duit RM60. But then cikgu tak nampak pula ada tanda tangan Queen. Tak ada. Yang ada tanda tangan Governor. Ada tanda tangan Governor. Ya. So yeah, dia punya bekas. Dia punya bekas tu tak ada masalah.
Yang warna hitam. Okay. So itu mungkin untuk penghargaan sebenarnya. Okay. Untuk penghargaan. But then sebenarnya kalau paling penting do it di mata wang itu sendiri sebenarnya. Ya. Yeah. Okay. So ada sesiapa nak tengok duit ulang tahun ke-60 Perjanjian Kemerdekaan Sultan Melayu? Grand Smith the Queen because he is Sultan Perak on that time. Okay, kejap sebelum itu. Raja Irina. So Raja Irina, kamu adalah keturunan Raja Perak Sultan Perak. Betul? Okay, dan Raja Irina, kamu apa hubungan kamu dengan Sultan Perak sekarang, iaitu Sultan siapa nama Sultan tu? Cikgu lupa lah tadi nak sebut. Sultan Nazrin. Okay, Sultan Nazrin. So hubungan kamu macam, is it bapa saudara ke, anak buah ke, atau macam mana? Okay. I meet the Queen because he is Sultan Perak on that time. Yes. Okay. Yes. Orang hari ni. Okay, baik. Sebenarnya kalau kamu sebutkan Raja Irina, kamu sebut tentang he is Sultan Perak on that time yang jumpa Queen, I think your great grandfather itu adalah Sultan Idris, I think. So Sultan Idris. I see. Sultan Nazrin is my father punya anak buah. I see. Yes. So Raja Irina, your great grandfather dulu tu, dia sebenarnya adalah, I think he is a Sultan Idris. Sultan Idris memang ada yang menuntut jumpa Queen tu. So bermakna kamu Raja Irina dengan Sultan Nazrin tu cousin lah. Maknanya mungkin second cousin. First, I think not first cousin, second cousin, second or third cousin kot. Kan? Kind of, yes. So bermakna di sini, okay, kita sangat sangat bertuah kerana kelas kita ada kelas kita sebenarnya ada keturunan raja, kita ada keturunan pahlawan. Okay, kita ada, this is the best thing of kelas online di mana kita ada banyak privilege, which is kita rasa macam okay, kita macam okay, atuk saya punya ayah namanya Abdul Rahman. Faham, ramai orang nama Abdul Rahman Ryan. Okay, tak semestinya Tunku Abdul Rahman ya. Okay, baik. Okay, moyang aku Abdul Rahman. Right, nak claim juga. Aduh yai. Okay, baik. Dah ini dah siap Yang ini dah siap So kita boleh proceed kepada next. Okay, baik. Boleh kita proceed. Okay, so sebelum itu mungkin ada yang bertanya tentang duit RM60 tu kan. Okay, duit RM60 tu. So cikgu akan tunjukkan pada kamu tentang macam mana repair dia duit RM60 tu. Sebenarnya rupa dia begini. Okay, nampak tak? Okay, so inilah dia. Okay, duit RM60, Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, so ini rupiah dia lah. Okay, so ada 60 dan 600 all Sultan fees got there. Okay, betul. Dalam banyak-banyak warna, dipilih warna kuning juga warna kuning juga, warna diraja. Ya ke? Okay, so juga bagus. Never seen before kan. Dia macam ni. Dia ada RM60 dengan RM600 Okay, wow. Cikgu ada fun fact lah kat sini. Jom. Okay, untuk pengetahuan kamu, okay, as a Raja Irina, thank you Raja Irina untuk share the information dan juga sharing all the info. I just know that they call him Sir Raja Abdullah. Okay, baik. Raja Irina, kalau Sir Raja Abdullah, bermakna kita akan belajar tentang Raja Abdullah ini
bab 3 nanti. Wih, seramnya. Okey. Seramnya. Kita akan belajar berkaitan the great 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 grandfather of Raja Edina dalam kelas ini bab 3. Oh, kamu tahu tak, banyak okey, perkara berkaitan Raja Abdullah ini sebenarnya ya. Banyak. Kamu tahu tak, Raja Abdullah ini antara sultan yang telah pun dibuang negeri. Kalau tak salah cikgu, dia telah dibuang negeri. Pergi ke mana tahu? Ya, ke Pulau Seychelles. Pulau Seychelles. Di sana dia mendengar satu lagu. Lagu tu sedap ni kan. And then habis saja dia punya masa untuk dia dibuang negeri, dia pun baginda pun pulang ke negeri Perak. Kemudian baginda menyatakan bahawa lagu ini perlu jadi lagu negeri. So dibuatlah bunyi lagu itu menjadi lagu negeri Perak. And then beberapa tahun kemudian Tunku Abdul Rahman pun dengar lagu tu. Tunku Abdul Rahman kata pun, sedaplah lagu ni. Tak apa, kita akan jadikan dia lagu kebangsaan. Jadilah lagu negaraku. Tu sebenarnya. So bermula daripada Raja Abdullah yang mendengar lagu itu di Pulau Seychelles. Yes. Okay. So dia bukan ciplak, tapi diberi hak kebenaran untuk menggunakan melodi itu. Ya, betul, lagu Terang Bulan. Betul, Raja Edina. Yes. Okay, good. So makin lama kelas ni makin interesting. Meremang bulu roma aku. Okay, makin interesting pula kelas ni kan, dengan adanya wow. Ya. Okay, good point Dan anda semua yang lain-lain telah menyertai kelas ini, anda sebenarnya sangat-sangat beruntung. Okay, kerana apa? Kerana kita ada live okay, tentang maklumat sejarah dan sebagainya. Ya, menginterview ya. Okay, menginterview macam kelakar je. Okay, baik. So kita pergi kepada okay, please why. Baik, kita lihat di sini, okay, iaitu berkaitan dengan satu lagi. Kenapa faktor-faktor pemindahan. Okay, pemindahan. Alah, 5 ni je. Jangan nangis Sutaya. Okay. Saya pernah dengar dua lagu tu sebab sekolah saya kat Perak tapi rumah kat Selangor. Oh ya ke? Okay, baik, bagus. Okay, faktor pemindahan pentadbiran sekolah, bukan sekolah. Faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan. Okay, this is kita kata reasons why negeri-negeri Selat dipindahkan ke Pejabat Tanah Jajahan London. Pertama, yang pertama, tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meruluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Yang pertama. Yang kedua, pejabat di India itu gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Of course, kalau kamu tahu bahawa setiap kemajuan akan didatangi dengan perkara-perkara yang tidak baik seperti rompakan, jenayah dan sebagainya. Lagi maju sesuatu tempat itu, lagi banyaklah kes-kes akan berlaku. Macam kalau kita lihat di Malaysia ni, kes jenayah banyak berlaku di mana? Di bandar-bandar besar, KL, Pulau Pinang, di Georgetown, kemudian di Johor Bahru, kemudian jadi itu antara penyebab utama kenapa berlakunya jenayah. Singapore seems fine. Sebenarnya Singapore seems fine. Tetapi Singapore juga ada dia punya, kita kata sebagai dia punya dark kita kata dark history dia lah. Dia ada two sides, yes. Dia ada juga masalahnya. Daripada segi kebersihan memang Singapura memang bersih, betul.
But then dia banyak juga jenayah-jenayah, tapi jenayah-jenayah je berbentuk jenayah mafia. Okay, jenayah jenis mafia dia macam banyak gangsterism, okay, di sana. Okay, jadi mereka kat sana pun memang kenal lah, memang tahu, memang macam tu. Okay, jadi lagi maju satu tempat, lagi banyak lah kita kata masalah jenayah. Ya, betul. Okay, group-group just like mafia lah, bukan betul-betul mafia. Ya, until now, ya ada lagi. Okay, I want to join their mafia gang. Sudahlah tu Van, kan? Sudahlah tu, kalau nak join gang mafia, sudahlah. Tengok lipas pun lari, kan? Tengok lipas pun lari, ada hati. Nak jadi gangster tak payah. Tak payah. Okay. Belum tentu je. Okay. So, Nak ambil vaksin yeah. pun takut. Ambil vaksin pun baru nak cucuk. Tak apalah, kan? Inside, kan? Kalau korang nak jadi jarum hospital. kalau nak jadi gangster ni, kalau boleh pegang apa? Boleh pegang apa, lipas macam ni, kemudian ambil buang, then kau terror lah gangster lah. Kalau setakat nampak lipas kan, lipas kan, kemudian boleh terbang, tut, biasalah. Kalau lipas terbang dia akan jadi tut, so tak boleh. Jadi okay, nak jadi gangster. I know my capabilities. Okay, Van, baik. Aiwan lain yang salahkan nanti. Okay, baik. So Evan, anda takut dengan lipas ke anda berani dengan lipas? Degree. Oh, okay. Suddenly Evan nak pursue degree in astronomy pula, kan? Okay, baik. So itu yang kedua. Yang terbaik, yang dipanggil dad. Cikgu, Yeah. cikgu tahu tak, lipas tak apa lagi, tapi cikgu tahu tak serangga apa yang paling menakutkan Apa dia? untuk saya? Riang-riang. Apa tu biang-biang? Riang-riang. Biang-biang tu apa Biang-biang. Nah, yang ada dekat Perak tu, riang-riang. Riang-riang Ha-ha. Cikgu pernah dengar nama tu, binatang tu, riang-riang. Binatang apa Yang macam lipas besar, nampak lepas tu dia kejar kita tu. Lepas tu dia lekat dekat baju kita, lepas tu dia tak nak lepaskan. Binatang ke? Binatang lah. Takkan tumbuh, takkan sayu pula cikgu. Oh, okay. Dia sebenarnya macam, dia serangga sebenarnya. Ya, dia serangga. Dia orang panggil riang-riang ataupun reriang. Reriang. Ya, betul. Memang ada. Kalau korang nak tengok, cikgu boleh sharekan juga kejap lagi. Okay, reriang Jangan. Jangan. Tunjuk je. Kan, dia kalau dalam bahasa Melayu riang-riang. Riang-riang, tapi kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil happy. Kan? Happy. Don't know what's cicadas. Mau tengok. Okay. Happy, riang-riang, gembira. Riang kan gembira. Terrifying. Okay. Baik. So kita lihat di sini. Okay, itu yang kedua. Okay, iaitu mengawal masalah rompakan. Yang ketiga, pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang okay, negeri-negeri selat, menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan. Ya, betul. Sekejap lagi. Okay. So, kita tahu bahawa mata wang rupi India, kalau rupi India compare dengan dolar Sepanyol, of course dolar Sepanyol lebih menguntungkan sebab nilainya tinggi. Tetapi pejabat di India mahu negeri-negeri selat itu tukarkan mata wang dolar tu kepada rupi India untuk digunakan dalam perdagangan di negeri selat. Sudah tentulah pedagang-pedagang marah, kan? Macam dah biasa guna dolar Amerika, tiba-tiba kena guna ringgit Malaysia. Marahlah orang. Kan? Otak kita mengejut.
Jadi itu sebab kenapa dipindahkan pejabat pentadbiran negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan London. Dan yang keempat, cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Sebenarnya, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, pelabuhan bebas. What is the definition of pelabuhan bebas? Pelabuhan bebas ni maksudnya adalah semua pedagang, tak kira lah alam Melayu ke, pedagang barat ke, pedagang Cina ke, India ke, mereka boleh datang untuk berniaga di pulau-pulau ini tanpa sebarang cukai. Tanpa sebarang cukai. Tapi apabila pejabat India kata, kita kenakan cukai pelabuhan ni, kan untuk mendapat profit yang lebih. So, ini diorang bantah. Sebab dia kata apa? Kalau kenakan cukai, tak adalah lagi orang nak datang sini. Kan, semua orang lari lah, semua pedagang lari. Sebab kena bayar cukai. Jadi, cadangan ini telah dibantah dan antara punca kenapa dipindahkan negeri Selat kepada Tanah Jajahan London. Dan yang kelima, pejabat India menjadikan negeri Selat, ini paling penting menjadikan negeri-negeri Selat tempat buangan banduan. Dan ini menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Kalau kamu ingat salah satu negeri Selat ialah Pulau Pinang. Dan kalau kamu tengok Pulau Pinang, ada satu pulau kecil dipanggil Pulau Jerejak. Pernah dengar tak Pulau Jerejak? Di Pulau Pinang ada satu pulau kecil, Pulau Jerejak. Dan Pulau Jerejak tu sebenarnya telah menjadi menjadi penjara penjara untuk banduan-banduan. Dan itu penjara yang memang paling hebat lah. Penjara yang paling hebat sebab orang tak boleh nak lari daripada pulau tu, sebabnya dikelilingi oleh lautan. So pulau tu ada sampai sekarang. Tapi bila pejabat India nak jadikan negeri Selat ni tempat buangan banduan, terjejaslah imej kan sebagai pusat perdagangan. Jadi boleh bayar in replacement lah. 5 penjara apatah yang kat YouTube. Ya, betul. Salah satunya adalah penjara di Pulau Jerejak. Boleh bayar in replacement. Boleh bayar, tetapi sebenarnya untuk pengetahuan kamu, kalau sesuatu tempat tu ada ada penjara, maknanya value tanah di situ akan jatuh. Kerana apa? Kerana dia bila ada penjara, kawasan itu cenderung untuk berlaku jenayah. Sebab kemungkinan penjara itu akan ada banduan yang melarikan diri. Bila banduan tu akan melarikan diri, maka akan menjejaskan keselamatan kiri kanan penduduk yang berada di tepi-tepi penjara tersebut. Ya, betul. Pulau Jerejak ni macam Alcatraz ke? Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang macam Alcatraz lah juga. Betul. Baik, dah siap dah? Untuk kita pergi kepada the last, very last slide. So belum lagi. It's okay. Boleh. So sementara itu nanti cikgu akan tunjukkan pada kamu tentang apa yang dikatakan sebagai riang-riang ataupun happy-happy, sejenis binatang. Baik, sejenis binatang itu yang Ainul kata bahawa binatang itu sangat gembira untuk mengejar kamu my hands are dead and I have finished copying. Baik. Baik. So kalau ada yang bertanya tentang apa itu riang-riang, tukar je lah tangan. Same bro, same. Hoi. Kan? Nak tangan Ainul. Boy. Nak tangan orang lain pula. Dia mula dah. Kan? Take another 15 years to change hands. Cakap tukar tangan. Lain macam. Dah tukar tangan pula. Kan?
Lepas tu tukar tangan, tukar apa pula tu? Ha? Ya? Kan? Hai. Kalau single tu teruskanlah single. Kan? 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 Cikgu record, cikgu. Kan? Boleh record. Aduh, yai. Okey. Baik. Kita akan tengok binatang yang dikatakan sebagai Gokoi 4K. Binatang yang dikatakan sebagai riang-riang. Inilah dia binatang dia. Kalau kamu tengok, inilah dia binatang dia. Riang-riang. Dia macam sedikit macam lalat pun ada. Tapi dia memang mengejar orang lah. Mengejar orang ya. Jadi dia terbang macam tu memang. Sejenis riang-riang. Ataupun dipanggil reriang. Macam rama-rama tak cukup bulan macam rama-rama tak cukup bulan. Boleh macam tu. Macam comel je boleh. Like klip-klip. Just like macam tu lah. Namun begitu, untuk satu lagi kita nak tengok, iaitu di manakah pulau yang ada yang ada penjara tu. So kita akan lihat tentang kita akan lihat tentang pulau yang di mana Pulau Pinang, salah satu negeri-negeri Selat ni ada dikatakan sebagai iaitu ada penjara, iaitu di Penang. Kalau kamu tengok di Pulau Pinang tu, sebenarnya dia ada satu pulau. Perasan tak Pulau Pinang ni tu nampak Jereja Island. Nampak tu Jereja Island tu. So itu Pulau Jereja, dan Pulau Jereja itulah sebenarnya menjadi kita kata sebagai penjara. Penjara daripada zaman dahulu sampai sekarang. But I don't think sekarang tak ada lagi kot. Sekarang tak dijadikan penjara. Ni. Pulau Jereja. Land. Land nak landing. Nak tengok apa yang ada di sini. Rasanya tak ada tempat nak kita landing pun sebenarnya. Tak ada. Memang tak ada tempat untuk landing. Memang tak ada. Sorry to say, tapi memang tak ada. Memang tak ada So kalau kita lihat, kita boleh lihat daripada atas saja. Ini Pulau Jereja, dan ada kuil, dan dengan cerita bahawa kawasan yang dikatakan penjara tu adalah di kawasan-kawasan ini. Kita pakai tikar terbang. Tak. So kalau kita lihat, ini kawasan-kawasan penjara dia. Pakai tikar terbang kau. Jadi Pulau Jereja ni memang tidak digalakkan untuk pergi sebab di sini ada banyak isu lah. Berkaitan dengan, tak tahu isu. Kalau kamu perhatikan, ada kolam air tiba-tiba kat sini, nampak? Ada kolam air kau kat situ. Jadi memang dia orang tak benarkan. Sebab itu tidak ada gambar yang diambil di sini. Tak ada gambar yang diambil di sini. That's scary. Yes, betul. So ini Pulau Jereja. Namun ada resort sekarang ni. Sekarang ni dah ada resort. Untuk kamu untuk kamu berkelah, dan juga untuk kamu menginap di sinilah. But I don't think Jereja ini adalah langkah yang terbaik untuk kamu tinggal di sini. So tak ada. Memang tak boleh. Ini Pulau Jereja. So di mana? Tak jauh daripada Pulau Pinang. Dekat Bayan Lepas saja, seberang jalan saja. Ya. Pergi dekat Snake Temple tu. Snake Temple, kenapa? Memang ada snake kat situ. Nak tengok. Cikgu pernah masuk lah Snake Temple ni. Ada ular ke? Ular apa? Ular apa? Macam-macam ada kat dalam tu. Sebab cikgu sendiri pernah masuk
Snake Temple ni. Okay. Oh. Okay. Okay, kalau ada yang nak tengok, okay, kita tengok kejap So mungkin boleh tengok apa yang ada di situ. Okay. Nampak ni. Ui, oh, dia pegang. Okay. Cikgu pegang ular ke? Waktu cikgu masak. Tak, cikgu tengok je. Tak berani nak. Tak. Kenapa tak pegang? Sebab tak suka. Kita kat mana ni? Kita kat Malaysia. Ni kat Pulau Pinang ni. Ni kat Pulau Pinang ni. So memang ada ni nampak ni. Pegang ular. Okay. Ini kat Penang. Tak apa kan. Nice kid. Kid pun boleh pegang ular ya. Kid pun boleh pegang ular. Okay, nampak tak? So ini memang okay, dikelilingi oleh banyak ular lah. Ular jinak ya. Budak tu dah besar dah sekarang. Suka tikau je Okay, macam tahu je. Okay, jadi betul-betul depan kau ni. Ish. Betul-betul depan ni Selalu ular kat Taiping. Okay, dekatnya kau ambil gambar ni. Kau kat mana ni? Banyak ular pula tu. Cantik ular tu cikgu. Tengok muka dia macam comel je. Terkejut cikgu tu lah. Terkejut. Okay. Bukan setakat terkejut. Okay. Mana tahu fake. Ini bukan fake lah. Cikgu bukan takut, segan. Cikgu bukan takut segan. But then sebenarnya banyak-banyak binatang yang cikgu tak suka yang ular lah. Sebab dia betul-betul berdepan, nampak tak? Dia betul-betul berdepan macam ni. Memang kau risau lah. Memang merisau lah kan. Too close sebenarnya. Wish. Kan? Dah lah bukan seekor. Ada 2-3 ekor pula tu Macam mana dia ambil gambar ni? Ngerinya aku. Kan? Kan? Meremang bulu kaki. Okay. Meremang bulu kaki. Banyak pula tu. Macam mana dia ambil gambar ni? Ngeri kan? Cikgu tahu tak macam mana nak macam tahu ular tu betina ke atau jantan? Tak tahu. Cikgu tengok ke ekor dia tu. Okay. Lepas tu kalau ekor dia tu macam panjang, macam panjang sikit. So yang tu ular jantan. Kalau dia macam pendek, dia betina. Oh gitu kan? Mana? Cikgu kena macam pergi dekat dia punya bahagian bawah dia tu. Dia ada. Tak, dia masalahnya jangan kata tengok bawah. Tengok berdepan macam ni pun risau. Risau aku. Saya tak rasa yang tu dah berbeza. Risau. Kan? Okay. Dah cukup. Okay, dah meremang dah bulu kaki cikgu. Kan? Meremang dia. Besarnya lubang hidung dia. Kau banyak-banyak benda kau tengok lubang hidung ke? Kali kan. Aduh. Okey. Sudah kau ni. Kan? Risau. Okey. Muka tengok corak. Orang ni kau tengok lubang hidung Yalah, lain orang lain dia punya spesifik dia kan, So thank you lah. Kan? Thank you. Okay, baik. So slide kita yang terakhir, inilah dia. Okay, iaitu yang terakhir inilah dia. Okay, kesan pemindahan pentadbiran. Okay, sebelum tu cikgu kena tutup dulu. Okay, slide tadi. Wish. Sebenarnya cikgu tak suka lah ular sebenarnya. Tak suka. Kan? Baik. Pemindahan pentadbiran. Okey. Kesan pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Don't worry cikgu, you're not the only one. Okay, thank you Sylvia. Give me 5 man. Okay, give me 5. Okay. Okay. Imagine ada orang cium ular. Memang ada.
Okey, tetapi baru-baru ni ada yang orang yang memang cium ular tu, dia mati sebab dipatuk ular. Okey. Okay. Baik. Tak apa Ryan, kami faham. Memang ada yang tertidur dalam kelas. Kami faham. Okey. Tertidur sebab dipatuk ular tadi ke? Tengok gambar ular terus tertidur ke? Pengsan. Okey. Risau. Okey. Baik. Hypnotized by ular. Ya, ular tadi. Okey. Orang yang cium kucing tu. Orang cium kucing you be like you move you die. Itulah pasal orang cium ular saya tak kisah sangat. Orang yang cium kucing tu yang problem. Betul juga Tapi orang yang cium ular tu cikgu tak kisah sangat. Tapi orang yang tiba-tiba cium cikgu, tu problem. Okey, baik. Okey. Itu dah lain dah cikgu. Okey. Okey. Macam tiba kat situ. Okey, baik. Okey. So saya okey. Okey. Isi cikgu muncul lah. Okey, baik. Negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan London. Kemudian Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan ditubuhkan di Negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Dan inilah dia struktur pentadbiran Negeri Selat. Ingat, pentadbiran Negeri Selat bermula pejabat tanah jajahan London. Kemudian di bawah dia adalah Gubernur Negeri-Negeri Selat. Dan di bawah itu barulah ada Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. Majlis Eksekutif mengurus hal pentadbiran dan Majlis Perundangan yang di atas ini yang ini. Ini dia. Okey, yang ini iaitu Majlis Perundangan menggubal undang-undang. Kenapa pusing kat situ? Pusing. Kita pusing dia. Okey, baik. Kasih pusing sikit. Okey. Kasih pusing ya. Okey, baik. Kejap. Buat laptop screen for. Okey. Okey, macam ni nak pegang ni. Cikgu ni semua main tak tiba. Tak. Okey, boleh tak kalikan, terbalikkan benda ni. Sekejap, cikgu terbalikkan benda ni tak boleh. Tak boleh lah pula. Okey. Baik. Kan, itulah. Nasiblah korang kan. Dapat cikgu masuk air macam ni habis. Okey. Okey. Aduh. Sebelum kesan nota apa saya takut kalau ada yang tertinggal. Saya tak cukup air. Sebelum kesan nota apa sebelum kesan tadi adalah nota berkaitan dengan faktor-faktor pemindahan. Okey, pemindahan pentadbiran Negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan London. Saya tak cukup air. Ainul, kau tak cukup air ke? Cikgu ada air kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air teh kat sini. Dah, cikgu dah start dah. Nak balik balik. Saya puasa. Cikgu biasalah. Bukan ke tadi Ain dah cakap. Minta maaf. Tapi kalau hari Sabtu puasa kan, sebenarnya kalau ada orang offer minum air, sebenarnya boleh buka puasa tau. Ajaran mana cikgu ni? So, sekejap. Ya. Tak, sebenarnya kalau puasa sunat, kemudian ada orang ajak kamu makan, minum, kamu boleh buka puasa. Boleh. Unless kalau kamu puasa ganti lah. Kalau puasa ganti memang tak boleh lah. Tapi kalau puasa sunat boleh. Malah digalakkan. Ya, digalakkan sebenarnya. Betul. Itu kalau puasa sunat. Okay. Ya, betul. Kalau ada orang offer untuk makan, so lebih baik memenuhi jemputan orang untuk makan. Boleh. Ya. Okay. Nampak ada orang kacau Ainul, tiba-tiba bagi air tu. Lepas tu cikgu pula menyakat kan. Kan dia macam ni. Ainul bila dah buat macam ni kan.
Lepas tu macam ni lah. Okay. 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 Saya puasa ganti sebab hari tu saya demam waktu bulan puasa. Oh, okay. So ni puasa gantilah ni. Okay. Okay. Kalau puasa ganti, tak apalah. Kan tak apalah. Tapi kalau puasa sunat, kejap lagi kita kacau dia lagi, kita ambil kuih ke, ambil coklat ke kan. Ambil kek tadi kan. Cikgu saya tak sahur. Kan. Kan. Macam tadi ambil kek tadi kan, cikgu makan kek. Makan-makan, betul lah sedap rasa kek. Kan. Kek tu rasa kek memang sedap. Okey. Jadi bang perut berbudi. Okay. Okay guys, don't worry ya, sebenarnya kelas kita jarang-jarang macam ni. Sesekali memang kita akan buat nota, and then pada minggu depan minggu depan kita akan masuk the best part, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, dan kita nak belajar tentang tentang the great grandfather of Raja Edina, yang mana iaitu Raja Abdullah. Apa yang berlaku kepada Raja Abdullah? Wow, ini memang best, kan? Ini memang best. Okey. Lain macam memperut ni. Okey, sabar. Okey, baik, dah siap belum? Belum. Okey, Ainul dah. Okey, yang lain-lain Lagi sikit. lagi sikit. Man, kau buat Man. Kau ni kadang-kadang kan cikgu hari tu saya buat dekat kawan saya tanya like this. What did you saya buat STE dan kawan saya tanya like this. Why the teacher like that? Kenapa teacher like that? Oh, saya buat status dan kawan saya tanya like this. Why the teacher like that? Like that like what? Like you. Tak faham. Oh, okay, because teacher like this. Tak faham. Orang cikgu yang funny. Oh, okay. Baik. Okay. Baik. Dia teacher like itu. Okay. Serious, especially cikgu sejarah dan maths. Okay. Baik. Come on lah kan. Kita nak belajar. Okay, kita belajar. But then kita nak belajar dengan having fun kan. So kalau kita belajar dengan having fun, lagi kita senang dapat, lagi macam dia gitu. So kalau belajar kan muka serius, cikgu tak tahu macam mana buat muka serius. Buat sekarang. Salin sekarang. Lagilah cikgu. Kalau kan dia gitu. Okay. Ataupun kalau ada best part cikgu-cikgu yang kat sekolah tu macam ni. Macam ni. Kamu dah kenapa? Kamu kena buat sekarang. Tepat. Lepas tu bila dia nak panggil orang, dia akan tengok Ainul, is Darwish, Adrian. Buat apa tu? Saya dah cakap banyak kali kan. Okay. Adila Arisha, buat apa tu? Sebelum saya kan. Okay, kita sambung belajar hari ni ya. Okay, kita tengok. So bila dah ajar kan apa tu? Siapa yang bercakap kat belakang tu? Saya nampak tu. Okay. Baik. Jangan main-main. Kan? Dia gitu. Cikgu sekolah korang. Cikgu ni pada berlakon lah. Cikgu. Yeah. Sejujurnya kan, sejak cikgu cerita pasal Sultan kena tipu dengan orang yang tak basuh rambut tu, saya terus minat sejarah. Baik. Okay. Kita sometimes the situation tu kelakar sebenarnya tu. Macam mana kita boleh orang Melayu, sultan-sultan kita yang
memang mandi setiap hari boleh tertipu dengan orang yang mandi setahun sekali. Pelik lah kan. Pelik kat situ kan. But then rupa-rupanya orang yang tak mandi tu dia lagi banyak idea jahat kot. Okay. Orang putih tu kan. Okay. So itu hakikat dia lah. Nak buat macam mana kan. Okay. Gatal ya, betul. Kita tak mandi sehari pun dah gatal kan. Kan. Mandi sehari ternak kutu macam oyen. Jadi cikgu, mungkin kan orang yang tak mandi tu, semua ilmu dia tu, dia lekat sebab dia tak mandi. So dia tak hilang lah. Wah. Kalau nak fikir secara logik tu memang ya. Bukan setakat ilmu. Dengan daki-daki, dengan kotoran-kotoran semua dia bawa sekali. Kan? Sudah berdetail sangat. Kan. Sebab tu kalau kau tengok kadang-kadang orang-orang putih ni yang hebat-hebat kan, Albert Einstein semua kan. Dia orang mana ada yang kemas-kemas. Kadang-kadang dia orang jenis rambut dia macam tu kan. Dia macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia bawa spek macam tu. Lepas tu kau tu. Apa? What? No. What? No. Aku cantiknya rambut cikgu. Cantik. Cantiknya rambut cikgu. Cik, apa tips cikgu? Cantik. Oi. Rambut cikgu carok dah sikit. Censored. Aish. Okay. Alamak. Sorry kantoi. Sorry. Harry B. Sorry. Aduh ya. Kurang ni. Sampai rambut. Okay. Ya. Rambut cikgu memang panjang pun sebenarnya kan. Tapi itulah. Kau ingat senang ke? Okay, dah siap belum ni? Dah. Duta shampoo now Kenapa cikgu? Sylvia melampau sungguh jadi Mel Rapunzel macam kau ni. Jadi cikgu boleh simpan rambut panjang.